AudioJungle. Bila tiba sesuatu masalah bertalu-talu, dia akan ada kesan yang besar. Apa yang berlaku di Sri Lanka, tak mustahil akan berlaku kepada kita satu hari nanti. Ini satu contoh. Contoh yang lain, soal PTPTN. Ini UMNO yang JCOM tak JCOM yang tengah tengok ni kan. Dia duk ratip ni itulah. PTPTN, formula PTPTN. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Kenapa formula penting? Sebab apabila kita membentangkan sesuatu idea, UMNO ni tak faham idea. Dia semua formula je, dia reti yang itu lah kan. Apabila kita membentangkan sesuatu idea, ada satu masalah, ada diagnosisnya, kita bentangkan begini cara dia, itu menganjakkan fikiran rakyat ke arah penyelesaian. Sebab ahli politik ni, kalau kita tak tolak dia daripada bawah, kalau suara rakyat itu tak desak dia, dia tak buat. Jarang di mana-mana negara ada pimpinan yang ada visi yang masuk dengan mandat yang kuat yang kata saya akan buat 1, 2, 3, 4 dan dia berjaya buat semua terus. Jarang. Di mana-mana negara selalunya perubahan dasar itu berlaku dengan baik. Dia bermula dengan desakan daripada rakyat. Di Eropah contohnya, bila ada banyak dasar yang mesra rakyat, yang letakkan kebajikan rakyat di depan, dia bukan menteri itu datang-datang saja, dia terus dapat idea. Dia tak begitu. Tapi sebab nak menang pilihan raya, dan dia tahu ini desakan rakyat, kalau nak menang, mesti mengambil kira pandangan-pandangan rakyat, apa yang rakyat nak, maka parti mana yang menang pun dia tak boleh lari. Dia kena laksanakan kehendak rakyat itu. Sebab itu, kita kena bentangkan idea supaya rakyat boleh anjak pemikiran itu dan sama-sama mendesak parti-parti politik kalau masalah kebergantungan import makanan yang akan ada kesan besar, yang dah ada kesan besar sekarang, apa yang kita nak parti-parti politik dengar. Kalau soal PTPTN contohnya, saya bercakap soal PTPTN ni tahun 2011. Masa 2011, hutang PTPTN 23 bilion lebih kurang. Bila dikira, kalau hutang 23 bilion, masa itu masih ada ruang kewangan dari segi perbendaraan negara supaya kita boleh peruntukkan wang untuk kita bayar balik PTPTN, kurangkan hutang dan ke arah pendidikan percuma. Tahun 2011. Sebab pada ketika itu hutang PTPTN baru 23 bilion. Masalahnya korang semua pergi pilih Najib tahun 2013. Bila Najib menang, soal PTPTN ini tidak diselesaikan. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh kepada kerangka pendidikan tinggi negara. Masalah yang sama dibiarkan berulang dan makin teruk. Bila Najib jatuh tahun 2018, hutang PTPTN dah jadi 46 bilion, naik 2 kali ganda. Sama macam kalau contohnya kita pinjam duit dengan Chatty. Masa hutang tu sikit, bolehlah kita fikir macam mana nak bayar. Jangan pinjam duit dengan Along. Contohnya, bukanlah saya pernah pinjam duit dengan Along kan, tapi contohnya pinjam duit dengan Along, masa mula-mula sikit, interest tak banyak lagi, bolehlah kita cari jalan untuk bayar. Tapi kalau hutang itu dibiarkan sehingga naik besar, maka benda yang kita boleh bayar, tak boleh bayar adalah. Itu yang berlaku dengan PTPTN sekarang. PTPTN dah terlalu mahal untuk kita tanggung dan bayar seperti yang kita sebut boleh dibuat tahun 2011. Itu harga yang dibayar oleh rakyat apabila kita terlepas satu pilihan raya. Kita bukan saja terpaksa tanggung hutang 1MDB, hutang Felda, hutang yang lain semua. Kita terlepas untuk
kita ubah dan perbetulkan supaya contohnya mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi negara adalah yang boleh merangkulkan seberapa banyak anak-anak untuk masa yang depan. Kita dah terlepas masa itu. Kalau tanya saya sekarang, saya kata nak buat macam mana, memang duit tak ada. Dalam keadaan sekarang, nak menyelesaikan masalah PTPTN itu sendiri pun payah. Sebab itu, saya ingat ni lah, politik 2, 3, 4 tahun yang lepas ini, kita terlalu banyak memang berpolitik. Engkau salah sana, aku lebih baik. Akhirnya rakyat biasa, setiap 1 tahun yang kita hilang, masalah itu akan menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Saya agak okey lah. Saya mungkin T20. Jadi soal kewangan tak ada isu, soal anak pun seorang je, tak ada masalah. Kucing lagi mahal nak tanggung daripada tanggung anak saya contohnya. Dia tak ada isu. Tapi macam mana yang lain? Setiap 1 hari yang kita hilang, setiap 1 tahun yang kita hilang, dan setiap 1 tahun yang politik kita ini dominasinya ialah siapa yang lebih baik, membela pimpinan itu, cerita Najib, kegilaan pasal Najib, itu tidak membantu masalah setiap rakyat biasa. Dan apabila ada masalah besar seperti yang berlaku di Sri Lanka, dia bukan tiba-tiba hanya orang yang sokong PH saja tau. Tiba-tiba tak cukup susu, orang sokong PH je tak cukup susu. Orang BN semua dapat. Mana ada macam tu? Kalau harga minyak naik, semua kena lah. Sekarang ni harga minyak RON 97, RM4. Nasib baik ada formula. Kalau tak ada formula, harga RON 95, dia dah RM3 lebih dah. Tengok cuma. Ini pilihan raya nak dekat, dia akan bertahan. Cuma sekarang pun, dalam kerajaan, mereka pun sekarang sedang bincang macam mana nak potong subsidi. Subsidi makanan, subsidi minyak, subsidi gas, semua, subsidi elektrik, semua tengah fikir macam mana nak potong. Sebab kita ada pimpinan yang kerja dia makan gaji, clock in, clock out. Dia tidak ada pandangan yang panjang untuk memikirkan how to do it out of the box. Saya ingat, saya selalu ulang, melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang kali dan berharapkan keputusan yang lain, itu namanya kegilaan. Orang gila je buat macam tu. Kalau saya dulu contohnya nak kurus, ingat beli dulu ingat ada 20 tahun lepas kan. Ini untuk orang-orang malas tapi dia nak kurus. Dia ada satu alat yang boleh lekat dekat perut, pasang kat elektrik, kononnya dia bagi elektrik shock, tolong bagi perut tu exercise tanpa perlu exercise kan. Ya, likang ada, saya pun pernah ada kan. Jadi kita semua pernah melalui zaman itu, zaman pemalas. Konon nak kurus tapi pemalas. Jadi pasang-pasang duduk. Memanglah sampai mati tak kurus. Sebab tu saya kata melakukan perkara yang sama berulang-ulang dan kita berharap keputusan yang lain, itu namanya orang gila. Itu yang berlaku dengan yang kita ada sekarang. Dia tak fikir dah masalah-masalah besar ini kerana dia tahu dia dapat gaji, dia hidup mewah semua. Kalau ada masalah, pandailah kau rakyat. Sama yang saya duk tengok dalam berita dekat Sri Lanka tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam ada je mesyuarat besar, mesyuarat kabinet dia. Kereta masuk semua besar-besar, Range Rover semua. Dekat luar, bayi tak ada susu. Dia boleh je duduk macam biasa. Jadi, itu yang akan berlaku di negara ini kalau kita tidak ambil pendekatan yang drastik sekarang. Dan sekarang ini masa yang sangat-sangat runcing. Satu, sebab kita tak ada masa. Yang keduanya ialah kerana keputusan pilihan raya negeri setakat ini memberi bayangan bahawa sebahagian besar daripada rakyat Malaysia ni sebenarnya dah tak peduli dah apa nak jadi. Jadilah korang sebab korang semua sama.
kita kena ambil yang dalam Pakatan Harapan, yang dalam keadilan, kita kena ambil tanggungjawab itu. Yang kita memang perlu perbaiki cara kita. Kerana bila sampai keadaan yang pengundi merasakan buang masa je lah aku keluar mengundi ke ambil tahu ke apa, keadaannya sama saja. Memang kadang-kadang pengundi pun kecewa, yang ahli politik pun kecewa. Ahli politik kata aku sedang berjuang untuk kau, sampai hati kau buat macam ni. Pengundi pun kata kau berjuang untuk aku apa, kau berjuang untuk diri kau, sampai hati kau buat macam ni. Tapi kesan dia ialah begini. Apabila rakyat biasa yang sepatutnya keluar mengundi, yang sepatutnya mendesak ahli politik supaya menjadi lebih baik, yang sepatutnya turut serta menjalankan tanggungjawab kita, bukan sebab kita nak tolong ahli politik, tapi setiap keputusan yang kita buat, keputusan politik itu, dia akan ada kesan kepada kita, anak kita, cucu kita. Kalau semua orang berfikiran yang negatif, maknanya kita hanya tinggalkan politik ini kepada macam-macam UMNO yang tengah duk tengok sekarang ni. Yang mengundi pun mereka, yang dapat projek pun mereka, yang senang lenang pun mereka, yang kaya menteri-menteri dia. Sebab kita dah tengok dalam pilihan raya negeri demi pilihan raya negeri, yang keluar mengundi itu terlalu sedikit. Bukannya sebab UMNO menang, bukannya sebab UMNO kuat, tapi sebab sebahagian besar rakyat biasa merasakan tak guna dah. I've lost hope. I can't do anything, might as well I just focus on my daily life. Apa yang saudara-saudari perlu tahu, bahawa apabila saudara-saudari mengambil langkah ke belakang untuk tidak turut serta, dia ada kesan kepada saudara-saudari. Dan atas sebab keputusan itu juga, saya walaupun saya ada hidup yang selesa, saya tak biasa bagi ucapan, saya kalau boleh tak nak jumpa orang, saya nak masuk pejabat, buat kerja, jangan kacau aku. Tapi saya tahu bahawa dia akan ada kesan. Kesan kepada saya nanti, kesan kepada anak saya, kesan kepada anak-anak saudara saya. Jadi sebab itu kita nak mulakan balik. Ada orang tanya kenapa ayuh Malaysia, kenapa kena buat begini. Kerana kita kena bercakap balik dengan rakyat biasa di luar bahasa politik. Kita kena bercakap balik tentang perkara-perkara yang betul-betul ada kesan kepada rakyat. Dan bagi saya, dua perkara yang paling besar saya tengok daripada pengalaman saya jadi orang biasa selama 3-4 tahun ini, soalnya mudah saja. Pertama ialah soal gaji dan pekerjaan. Yang kedua ialah soal harga barang yang langsung tak sepadan dengan gaji. Ni ada 2-3 orang ni kerja, dia belajar